Quran ini. Dan hari ni mungkin kita nak bincang semua secara detail tak boleh lah, tak sempat banyak. Sebab dia hadis ni dia pecahkan beberapa bahagian. Pertama tentang hadis, kemudian tokoh yang meriwayatkan hadis. Perbincangan dia pertama sekali tokoh yang meriwayatkan hadis, kemudian makna kepada kalimah, ini mungkin kita akan sentuh sikit. Kemudian ulasan hadis dan beberapa perkara-perkara penting sebagai tajuk-tajuk yang kita dikaitkan dalam hadis inilah, iaitu keistimewaan ibadah puasa, keistimewaan bulan Ramadan, dan ibadah makna dari segi makna ni, dan apakah penyelesaian terhadap kefahaman kita tentang perbincangan berdasarkan hadis tersebut. Jadi ini insya-Allah kita akan pergi kepada poin-poin saya terus je. Okey. Jadi lepas tu bolehlah baca selanjutnya hadis ni. Okey, baik. Jadi hadis ini kita tengok pada muka surat pertama tu. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, yang di mana dia dinakalkan dalam Sahih Al-Bukhari pada hadis yang ke nombor 37. Kalau dalam Sahih Bukhari tu hadis tu nombor 37. Jadi diriwayatkan daripada Abu Hurairah dengan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi tema kepada hadis ini Ramadan ni, apa kita baca hadis ni, man shoma, boleh baca sama-sama, tengok pada muka depan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Baik, jadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anh, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa yang shoma Ramadan, dia berpuasa pada bulan Ramadan dalam dua keadaan, imanan wahtisaban. Ini disebut hal, dalam keadaan penuh dengan keimanan dan dalam keadaan ihtisab, daripada perkataan hisab, iaitu dia selalu buat apa? Buat kira-kira. Jadi siapa yang dalam kedua keadaan ini, dia berpuasa dalam dua keadaan. Pertama, percaya dan yakin dengan kelebihan puasa tersebut, Ramadan tersebut, dan juga kedua, dia begitu sensitif, berkira dengan apa? Ihtisab, iaitu berkira dengan pahala yang dia nak perolehi tersebut. Maknanya dia tak ambil sambil lewa, dia bimbang, dia sentiasa jaga. Jadi siapa yang berpuasa demikian, Nabi kata apa kelebihannya? Ghufira lahu, diampunkan untuknya ma taqaddama, apa yang telah berlalu, telah berada di hadapan dia, taqaddam, yang telah berlaku, min zambih, yang telah berlaku lah, daripada dosa yang telah berlaku, yang telah dia terlepas buat, maka diampunkan dosa. Itu dosanya yang telah lalu maksudnya. Baik, jadi tokoh yang meriwayatkan hadis ni disebut Al-Imam Al-Faqih Al-Mujtahid Al-Hafiz. Al-Imam Al-Faqih Al-Mujtahid Al-Hafiz. Kalau tengok dalam ayat, dalam bahagian bawah tu disebutkan demikian. Boleh highlight lah, boleh
Apa makna? Al-imam dia pemimpin, al-faqih dia adalah orang yang berilmu, mendalam pengetahuan, al-mujtahid dan dia adalah orang yang membuat keputusan dalam sesuatu hal-hal yang mungkin baru dan tepat keputusannya. Al-hafiz dan dia juga orang yang menjaga, yang menjaga, iaitu apa? Kerana apa dia hafiz ni? Dia adalah salah seorang daripada sahabat yang meriwayatkan hadis yang banyak. Selepas Sayyidatina Aisyah yang banyak meriwayatkan hadis, dia juga dalam hampir 5,000 lebih hadis daripada Abu Hurairah ni. Lebih, tak silap saya. 5,000 ke atas tak silap saya. Daripada hadis daripada Abu Hurairah saja. Jadi kalau hilang 5,000 hadis, kita banyak tak tahu sunnah Nabi. Jadi inilah Abu Hurairah. Siapakah beliau ini? Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang kaya ke miskin? Miskin, dan rumah dia di mana? Masjid Nabi. Nama dia Ahlus Sufah. Dia digelar Ahlus Sufah, maknanya orang yang duduk di serambi masjid je. Tak ada rumah pun, baju pun selai je, tukar-tukar baju. Jadi kalau time basuh baju, kawan dia lindung dia. Macam itulah keadaan mereka ni. Pakai yang atas kan, buang tangga atas ni, macam tu. Keadaan dia begitu susah sekali. Antaranya sahabat Abu Hurairah pernah sampai dia, kalau tengok pada kisah dia ni, dia seorang yang zuhud dan dikenali sebagai Ahlus Sufah. Saya baca ringkaslah pada tokoh ni. Jadi dia tidak ada keluarga dan harta. Ahlus Sufah ni kebanyakannya semuanya tak ada keluarga dan harta. Demi Allah yang tiada sebarang pengabdian diri melainkan hanya kepadanya. Kami dahulu pernah menekan dada ke bumi dan mengikat batu pada perut kerana lapar. Itu demikian sekali keadaan mereka ini ketika zaman Nabi. Walaupun mereka duduk dengan Nabi, kan? Jadi ketika saat itu orang Islam ni bukan senang, walaupun dah ada negara di Madinah tu. Tapi kehidupan mereka bukanlah macam kita hari ni. Dan kata Abu Hurairah lagi, pada satu hari aku duduk di jalan menjadi laluan biasa para sahabat. Jadi dah terlalu lapar, Abu Hurairah duduk kat laluan jalan tu, kan? Yang mana dia tahu sahabat akan lalu sini, time dia mesti ada akan lalu, sahabat akan lalu kat situ. Apa tujuannya? Jadi ketika Abu Bakar lalu, aku pun bertanya tentang satu ayat daripada kitab Allah. Dia buat tanya tentang satu isu lah. Ayat ni apa tafsiran dia, kan? Kepada sahabat yang faqih, Abu Hurairah, Abu Bakar. Lalu sebenarnya dia ada serampang dua mata lah. Satu tujuan dia dapat ilmu, satu lagi nak dapat satu lagi. Apa dia? Jadi dia nak dapat makanan rohani dengan makanan jasmani lah. Matlamat utama makanan jasmani sebab dia lapar. Lalu dia kata, aku tidak bertanya kepadanya melainkan dengan harapan beliau akan ajak aku ke rumah. Itu tujuan dia. Harap ada makanan lah. Lepas dia tanya-tanya tu, Abu Bakar bawa dia pergi rumah ke? Tapi tak ada. Lalu selepas itu beliau pergi dan tidak ajak aku ke rumahnya. Frust dia. Dia nak makan. Lalu dia tanya pula, dia jumpa seorang lagi sahabat yang besar, iaitu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka aku pun bertanya tentang satu ayat daripada kitab Allah. Sama juga taktik dia. Dia pun tanya kepada Umar. Jadi dia dapat dua ilmu ni sebenarnya. Dia tanya Abu Bakar, mesti dapat satu ilmu daripada Abu Bakar, kan, tentang satu ayat. Kemudian dia tanya pada Umar juga, dia dapat satu ilmu lagi. Jadi aku tidak bertanya, tapi tujuan dia, aku tidak bertanya kepadanya melainkan dengan harapan beliau akan ajak aku ke rumah. Selepas itu beliau terus pergi dan tidak mengajak aku ke rumahnya. Sama dua kali. Tapi adakah dia tak dapat semua? Dia dapat sesuatu. Apa dia dapat? Makanan mana? Rohani. Dia dapat ilmu. Baik, kata boleh lagi, semua marra Abul Qasim. Kemudian datang Abul Qasim. Siapa Abul Qasim ni? Baginda Nabi SAW, satu nama punya Nabi, lakab Nabi ni digelar Abu Al-Qasim sebab anak Nabi yang lelaki namanya Abul Qasim. Jadi fatabassama hina rani. Lalu sempat tak Abu Hurairah tanya macam Abu Hurairah tanya kepada Abu Bakar dan Umar? Tak sempat tanya. Nabi senyum dulu kat dia dah. Dan Nabi yang siapa dia? Dan siapa tegur dulu? Nabi tegur dulu. Tu beza kan. Jadi Abah Hurairah tak sempat dia nak tanya, nak buat trik. Nabi tanya dulu, Abah Hurairah, wahai Abu Hurairah. Jawabku, labbaika ya Rasulullah. Aku menyahut panggilanmu wahai Rasulullah. Baginda bersabda, ilhaq. Ikut aku. Ikut aku. Kata Abu Hurairah, baginda pun berangkat dan aku mengikorinya. Terus Nabi suruh ikut dia.
Kan? Tak sempat tanya soalan apa-apa pun. Lalu baginda masuk ke rumahnya, aku pun minta izin memasukinya. Baginda memberi keizinan kepadaku. Baginda mendapati ada satu bekas susu. Lalu baginda bertanya. Jadi Nabi pelawa terus, Nabi senyum pertama, dan Nabi pelawa terus Abu Bakar ke rumahnya. Dan kemudian sampai di pintu rumah, Abu Bakar tak terus masuk. Abu Hurairah tak terus masuk. Ini satu apa ni? Adab dia. Begitulah adab Islam. Kita kalau orang dah peluang rumah kan, sampai depan pintu rumah, kadang-kadang kita tu kok masuk dulu kan. Dah peluang kan, masuk. Tapi sepatutnya apa? Belum tentu lagi dia peluang masuk rumah. Kadang-kadang dia ada benda dulu, nak dia prepare dulu supaya boleh masuk. Tapi jangan. Dia Abu Hurairah begitu. Dan kita juga jangan duduk depan pintu rumah kan. Duduk tepi lah. Sebab memang kita orang pelawar rumah, tapi relax lah dulu. Begitulah Abu Bakar lagi, Abu Hurairah ni dia tunggu dan minta izin lagi sekali kepada Nabi untuk masuk. Barulah dia masuk. Kemudian baginda bertanya kepada orang dalam rumah, min aina hadzal labanu lakum? Dari manakah susu ini yang kamu dapat ni? Nabi tanya kepada ahli rumahnya. Dikatakan kepada baginda, lalu ahli rumah dia jawab, ahdahu lana fulan, si fulan telah hadiahkan kepada kita. Kenapa Nabi tanya? Di satu, Nabi tanda kenabian Nabi, apa dia? Nabi tak ambil sedekah. Dan Nabi memang tak ambil sedekah. Ini adalah tanda kenabian. Dan semua Nabi tak ambil sedekah, maknanya. Sebab itu salah satu sahabat yang mana kisah dia panjang sangat. Salah satu sahabat ni, dia adventure, dia banyak kisah sebelum dia jumpa Nabi. Sebab apa? Dia memang cari Nabi dah lama dah. Dia cari Nabi lama dah. Sampai last sekali nak tengok Nabi ni betul tak apa yang dia ketahui tentang sifat Nabi ni. Sifat para Nabi. Antaranya Nabi ada tanda kenabian dia, kan? Antaranya Nabi tak ambil sedekah ni. Jadi ketika dia sampai di Madinah ni, salah satu lagi, Nabi ini duduk di tempat yang banyak kurma. Lalu dia pun pergi. Dia jadi apa kat situ? Dia jadi hamba kat situ. Dia jadi hamba di Madinah tu. Dia ni dijual beli lah. Lelaki ni, siapa dia rasa dia? Sahabat ni. Siapa? Salman? Ya, Salman Al-Farisi. Lalu dia pun sampai satu, dia dah dekat dengan Nabi. Ni Nabi ni, dia tahulah, orang kata ni Nabi ni yang datang ke Madinah ni. Jadi selagi bukti-bukti dia ada checklist dia. Okey, ni dah betul dah. Ni dah betul dah, sampai checklist dia. Dia tengok satu hari Nabi ada orang bagi sedekah lah. Lalu Nabi tak ambil. Lepas tu bila ada orang bagi hadiah, baru Nabi ambil. Itu salah satu checklist dia. Ini Nabi. Sebab tu Nabi hanyalah mengambil hadiah. Sebab tu ditanya kepada ahli rumahnya, dan ahli rumah dia tahu, dan dia jawab, mereka menjawab apa? Si fulan telah menghadiahkan kepada kita. Baru Nabi ambil. Baginda lalu memanggilku Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, jawabku labbaika, aku menyahut panggilanmu wahai Rasulullah. Baginda bersabda, ilhaq ila ahli suffah fad'uhum. Pergilah kamu bertemu dengan ahli suffah, semua ajak semua geng-geng kat masjid tu. Kan, semua memang lapar pun, bukan kamu seorang yang lapar. Jadi Nabi perintah Abu Hurairah untuk ajak mereka, fad'uhum. Jadi ahli suffah ni adalah tetamu Islam, iaitu orang nak berhijrah masuk Islam dalam keadaan tak ada apa-apa, tapi tetap kita wajib untuk ambil dia, untuk terima seadanya. Baik. Jadi ini apa yang kita perlu belajar daripada hadis ni, di mana kita sebenarnya kena bergerak dakwah kita. Mungkin hari ni kita selesa, betul tak? Di mana kita selesa? Kita selesa di masjid tu. Dan kadang kita nampak ada ramai tak yang tak datang masjid. Mungkin ramai, dan kita tahu tak apa alasan mereka. Mungkin kita tak tahu sebab apa. Mungkin kita tak pernah pergi, kan? Jadi kita bertugas untuk melawat juga, pergi turun ke tempat mereka juga, mencari mereka. Ni bulan puasa Ramadan lagi kena pergi, kan? Carilah, buat projek di masjid ni, carilah asnaf, kan? Mungkin sebab apa, macam-macam, ada kekangan yang mereka tak tahu.
Yang kita tak tahu orang yang susah ni kan. Kita mungkin untung kita dapat belajar Quran kan, dengan kemampuan yang ada pada kita. Kita ada kenderaan ke dan sebagainya. Tapi orang yang kita tak tahu ni, bahkan apa, banyak halangan. Mungkin dia malu ke, tak boleh baca Quran ke, apa lagi, macam-macam lagi. Jadi jangan nak pergi tu siapa? Kita lah. Dakwah mungkin tak sampai. Dan halangan itu terus menghalang mereka tanpa kita ambil tahu pasal mereka. Jadi ini adalah satu mungkin menjadi hujah untuk mereka nanti, untuk dakwah kita. Kita tak tahu. Bahkan mungkin ada yang mati dalam keadaan kufur, kita tak tahu. Ramai tak solat kan? Adakah kita nak biar mereka mati tak solat? Mereka jawab dengan macam mana dengan Tuhan? Kita pun tak tahu. Mungkin mereka akan claim, ahli surau tak jumpa saya, kan? Dengan pelbagai alasan lagi. Jadi dengan apa yang kita ada mampu ni, kita juga mungkin akan jadi hujah untuk kita, dan mereka jadi hujah untuk mereka pula nak dahulu kita. Ya Allah, ni kita takut. Sebab tu Nabi tengok, tak ada apa, kita apalah kamu duduk dalam masjid ni. Sampai begitu sekali. Kita ada benar tak? Benar kan tak? Gerak kita boleh buat macam ni tak hari ni? Tak apa, kita nak sangat orang dapat apa? Orang dapat ketakwaan kan? Dapat ilmu. Tak apalah. Tapi kita tak. Oi, susah tu. Ini sampai begitu sekali. Nabi bimbang apa sebenarnya? Nabi bimbang orang kena bakar dalam neraka. Nabi tak bimbang sangat orang tak makan. Nabi pun sebab apa? Sanggup tahan makan. Sebab apa? Biarlah sama-sama tak makan. Yang penting kamu dapat ilmu. Sebab itu apa yang, hadis ni sampai daripada siapa? Hadis yang kita dah baca sekarang kan, diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah ni macam kita ke ataupun macam orang yang susah tu? Orang macam kita ni tak sampai ke hadis. Orang yang susah yang kita, Nabi bagi dia duduk masjid, tak ada apa-apa, baju pun tak ada, itu yang kita dapat baca hadis dia. Jangan sangka kita ni lebih, silap-silap orang macam tu yang banyak manfaat untuk kita. Kan? Dalam keadaan dia tak punya apa-apa tapi keinginan dia nak belajar, dia dapat banyak, kita dapat faedah. Dan banding kita ni selesa je belajar, rasa macam okey je. Yang dapat kita baca hadis ni orang yang macam tu lah. Kita patut rasa malu dengan hadis yang kita baca. Jadi demikianlah Nabi di masjid tu banyak orang datang je kan. Orang yang ni kenapa mereka tak malu datang? Sebab mereka tahu baiknya ahli masjid Nabi ni. Tapi kita kenapa orang tak datang? Sebab ahli masjid mungkin banyak berkira sangat. Jadi tak payah. Jadi kita kena muhasabah diri kita sendiri. Macam mana sebenarnya kita dengan masyarakat luar ni? Dan kita pun hukum lah, ni malah ni tak pergi masjid ni kenapa? Mana boleh macam tu? Nabi tak pernah pun. Mungkin sebab siapa? Sebab akhlak kita sendiri. Demikianlah muhasabah kita. Ni bukan kat masjid ni, semualah rekod ni semua masih kena tengok lah. Ya, kita kena buat kerja tu. Hari ni kita hanya dakwah dalam satu kelompok kita je kan. Saya pun cakap, okey ni semua orang yang dah tahu dah, ada banyak ilmu dah ni. Tapi macam mana orang yang tak tahu tu? Macam mana benda ni nak sampai pada mereka? Apa kerja kita? Inilah masanya kerja kita. Kita kena pergi. Sebab tu Nabi pernah pergi mana? Nabi punya nak sampaikan ni apa yang kita tahu ilmu ada dekat masjid Nabi ni. Nabi pergi mana? Nabi pergi Taif kan? Nabi pergi Taif, Nabi kata tak, bajet tak ada, tak payahlah pergi dulu. Ada tak? Nabi pergi naik apa? Dengan bajet ke tanpa bajet? Nabi pergi dengan bajet ke tanpa bajet? Kita macam-macam kan, bajet, buat kira-kira kan, tapi tak jalan juga kerja kan. Nabi fikir tak pasal bajet? Tak, Nabi pergi naik apa? Berapa orang pergi? 2 orang aja kan, dengan apa dia? Zaid bin Harithah, pembantu dia. Dengan bajet macam mana? Tak ada apa bajet, terus pergi redah je dengan jalan kaki. Berapa kilometer Taif? 100 kilometer. 100 kilometer Nabi pergi sana. Sebab apa? Orang Taif tu kaya ke miskin? Mungkin ada yang susah, mungkin yang kaya. Tapi sebenarnya apa yang Nabi paling takut? Nabi takut mereka kena bakar dengan api neraka. Dan Nabi sanggup pergi jalan kaki je kan. Nabi tahu tak risiko mungkin Nabi akan kena halau, bahkan kena bunuh pun boleh. Ada tahu tak? Tahu, tapi Nabi pergi tak? Nabi pergi. Dan Nabi pergi, akhirnya memang betul kan? Nabi pun pulang dalam keadaan dakwah ditolak. Tapi kenapa? Jadi adakah kita nanti akan ditanya apa? Atas hasil ke atas kerja? Kita akan ditanya atas hasil ke atas kerja? Kerja. Jadi sebab itu Nabi pergi juga. Sebab apa? Hasil, aku tak perlu lihat hasil. Yang penting kerja dah sampaikan.
Kita kerja sampai kan tak? Kita belajar je kan? Dah sampai kan tak? Jadi kadang-kadang kena fikir juga tu. Sedangkan itulah Nabi. Patutnya Nabi dengan kita mana paling patut relax? Nabi dengan kita mana lagi patut relax? Nabi lah, Nabi dah jamin lah kita banyak dosa ni. Tapi siapa yang lebih relax? Kita ke Nabi? Kita lah, kita relax belajar je kan. Nabi lagi banyak ilmu tak? Banyak lah. Nabi belajar macam kita tak? Dengan sahabat relax je? Tak. Sebab itu surah apa? Allah kata orang yang jangan relax kan. Allah kata apa? Ya ayyuhal muddatsir. Wahai orang-orang yang apa? Muddatsir maknanya apa? Selimut, tidur, selesa, relax. Tapi Allah kejut tengah tidur tu. Kum fa'azim, bangun. Kita berani tak nak kejut orang? Oi, bangun, dah jangan tidur. Jom kita pergi dakwah. Ada tak? Agak kena cepuk lah kan. Kacau tidur. Jadi begitulah kita. Jadi banyak tugas kita sebenarnya ni. Okey. Di sinilah seterusnya kemudian jadi kita nak buat perbandingan ni, tengok macam mana masjid yang dibentuk oleh Nabi. Demikianlah. Bayangkan kat sini ada ramai yang ahli sufah ni semua ni, kan? Dan semuanya berilmu hasil daripada didikan di masjid. Tapi hari ni tak berlaku kan? Tak berlaku. Dan hari ni orang takut nak pergi masjid. Kita kena ubah sikit mungkin sesuatu. Okey, baik. Lalu Abu Hurairah pun ajak Nabi. Semua itu dia ajak Nabi, suruh ajak pergi rumah. Lalu Abu Hurairah pun ajak pergi rumah, tapi dalam pada tu dia merungut sikit lah. Dia kata apa, cukup ke sebekas susu ni? Aku ingat aku buat seorang, aku nak minum seorang je. Jadi dia kata sambil dia ajak tu, nak macam mana Nabi dah suruh kan. Kalau ikut logik, susu satu je, sikit je. Aku ajak semua, lalas sisilah aku yang tak dapat. Itu dia fikir dalam tu, cukup ke sebekas ni nak dibagikan di kalangan ahli sufah. Lalu dia kata apa? Apa boleh buat, aku ni dihantar untuk panggil mereka. Lalu selepas mereka tiba, tentu aku diminta untuk baginda melayani mereka minum pula. Memang macam tu dah Nabi. Nabi, sahabat tahu bila kita tetamu, ajak orang makan, siapa makan dulu? Tetamu pula dah. Bila kita ni tuan rumah kan, ajak orang makan lah. Ataupun kita ni tukang ajak, siapa makan dulu? Tetamu yang makan dulu. Jadi kita orang Melayu betul dah tu, cara tu kan. Makan dulu kan, kita bagi orang makan dulu, baru kita makan, betul. Begitulah dia. Jadi lalu apa logik Abu Hurairah ni, dia kata selepas mereka tiba tentu akan diminta untuk baginda melayani mereka minum. Lepas tu adakah lagi susu yang tinggal? Jadi aku pada mulanya mengharapkan dapat minum susu ini sepuas-puasnya. Walaupun begitu apa boleh buat, aku wajib mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Dalam pada tu dia dahulukan, walaupun keinginan dia kan. Nampak, inilah sahabat, dia keinginan tapi dia tak dahulukan keinginan dia, tapi apa? Dia dahulukan perintah Allah dan Rasul. Dia tak dapat pun tak apalah, sampai macam itulah dia sanggup. Lalu maka aku pun menemui mereka dan mengajak mereka. Jadi semua dah masuk rumah dan ambil tempat duduk masing-masing. Lalu Nabi kata kepada Abu Hurairah, khudhil qadah wa'tihim. Ambil bekas ni, bagi mereka, tuang seorang-seorang. Jadi Abu Hurairah pun ambil bekas, tuang, minum. Tuang, minum. Dia tukang layan pula. Tadi dia lapar, dia nak minum, tak dapat minum lagi. Dia pula kena layan orang minum. Lalu kata Abu Hurairah, aku pun mengambil bekas dan tuangkan pada salah seorang mereka. Lalu ia minum sehingga kenyang. Lalu ia mengulangkan gelasnya dan aku tuangkan pula kepada yang lain dan minum sampai kenyang. Jadi semuanya begitulah seterusnya, giliran demi giliran. Lalu kesemua mereka sudah kekenyangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bekas tadi dan meletakkannya di atas kedua belah tangannya. Lalu bekas tu Nabi ambil, Nabi pun letak ke atas tangan dia. Kemudian baginda angkat kepala lalu senyum. Tengok Abu Hurairah senyum balik. Kemudian baginda lalu suruh aku minum. Kalau logik air tu dah habis dah, kan? Lalu Abu Hurairah isyrab, Abu Hurairah minum. Lalu Abu Hurairah pun minum. Maka aku pun minum. Baginda menyuruh lagi, isyrab, minum lagi. Aku minum lagi sampai isyrab, minum. Dah tak nak, dah kenyang. Ya Allah, begitu. Ini mukjizat Nabi. Berkat air yang berada di tangan Nabi ni. Subhanallah. Dan tengok Abu Hurairah ni jujur tak? Jujur tak? Semua dia cerita dalam kepala dia. Dia cerita pada sahabat ni dan melukis. Kita baca apa
ayat atas ni yang Abu Hurairah kata aku cukup ke susu ni, itu ayat tu sebenarnya dia cakap ke dalam otak dia je? Tak dia je asalnya. Tapi selepas peristiwa ni dia apa? Menjadi athar kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah cerita apa yang terfikir dalam kepala dia. Begitu jujurnya dia cerita balik. Tapi dan cerita yang ada dalam minda Abu Hurairah ni kita baca dan menjadi faedah tak untuk kita? Jadi faedah. Siapakah beliau? Orang yang tak ada apa-apa duduk tumpang kat masjid. Subhanallah. Faham tak? Mungkin kita juga kalau bersikap macam tu, silap orang yang tak ada apa-apa duduk tumpang masjid dapat faedah untuk kita. Kan? Yang kita fikir negatif awal sangat, cuba pergi positif sikit. Hari ni masjid macam mana? Orang suka ke takut? Kita sukalah, kita biasa. Fikir kita duduk di depan orang yang tu kan. Kadang-kadang kat masjid apa dia? Awas, ada CCTV kan. Lagi? Awas, ada pencuri kan. Kat masjid tu memang masjid tempat macam tempat yang ditakuti. Macam-macam lagi lah. Kadang-kadang tu tengok macam Nabi lah. Nabi dulu apa lagi kat berlaku kat masjid? Ini akhlak, inilah akhlak. Sebenarnya akhlak demikian. Apa lagi kat masjid? Dulu masjid kita tiang ni pernah kena kencing tak? Siapa pernah kena kencing kat tiang? Kalau hari ni berlaku ada orang kencing kat tiang, apa kita buat? Habis dah. Betul lah. Nabi dulu ada kan orang kencing kat masjid, tiang masjid lah. Kencing kat tiang masjid, apa Nabi buat? Nabi biar je kan. Biar Nabi dah pergi basuh, dah macam tu je. Demikianlah akhlak ni, ya Allah, hebat. Sebab itu Allah kata ni dalam surah 6, di surah 3 ayat 3. Bukan 3, surah 3 ayat 159. 3159. Saya baca Saya baca, boleh tengok Quran Okey. Jadi Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, fabima rahmatin minallah, maka disebabkan rahmat daripada Allah, lintalahum, engkau berlembut terhadap mereka. Disebabkan rahmat daripada Allah, engkau berlembut kepada mereka. Linta ni pernah tak dengar? Kita kalau belajar tajwid ada satu mad apa nama? Mad lin. Lin kan? Mad lin mana apa? Baca lembut. Contoh mad lin apa? Kat mana? Di akhir kan? Siapa ingat mad lin? Apa contoh mad lin? Ada tak? Tak apalah. Kita terus pergi, nanti panjang pula. Janji. Okey, jadi lin ni maksud lembut. Linta maknanya engkau telah berlembut untuk mereka, kepada mereka, iaitu para sahabat Nabi. Walau kunta, Allah kata. Jadi di sini pertama rahmat. Rahmat. Sebab itu rahmat ni adalah penting. Sebenarnya agama kita bermula dengan rahmat, bukan dengan hukuman kan. Kita diperintah untuk menerangkan hukum, bukan menghukum, meletakkan hukuman. Kita diperintah untuk datang dengan rahmat, kasih sayang. Sebab itu Nabi kata ar-rahimu yarhamuhumullah. Orang yang mengutamakan sayang, cinta, kasih, dia akan dapat rahmat Allah. Sebab itu Allah kata kat sini, Nabi utamakan kasih, cinta melebihi daripada hukum dan sebagainya. Kan? Sebab itu dengan rahmat Allah pun bagi Nabi rahmat. Dan disebabkan rahmat Allah kepada Nabi, menjadikan Nabi juga rahmah kepada manusia, orang-orang beriman, para sahabat ni. Lalu Allah kata walau kunta fazzan ghalizan qalbi, kalaulah engkau fazzan. Fazzan ni maknanya ni sikap kasar. Fazzan ni luaran, cakap luaran. Maksudnya kita tu
tengking orang dengan cepat. Cepat nak hadik orang, cepat je nak kata perkataan yang tak baik, kan? Tak erti dah, macam tu, macam-macam lah. Ini fazon ni luaran ni. Orang, jadi belum tentu yang fazon ni kadang-kadang hati dia baik tak? Ada tak? Tengok orang yang berkeluaran kasar kadang-kadang kan, memang dia ni kasar lah. Sikit-sikit memang peli ke, sikit-sikit memang kerja itu je, kasar. Tapi hati kadang-kadang baik. Tapi tak guna pun hati baik kan tu. Sebab apa? Kelakuan dia yang awal-awal dah menyebabkan hati tersakiti. Itu pertama. Kemudian ghalidhan qalbi. Ghalidhan qalbi apa? Hati lembut. Itu dalaman pula. Ghalidhan ni sebenarnya hati yang keras. Ghalidhan. Jadi Allah kata kalaulah Nabi, sikap Nabi, mulut tak jaga contohnya, perbuatan luaran ni, dan juga hati Nabi keras, iaitu tak mudah terima pendapat orang, tak boleh berlapang dada. Apa-apa nak, putusan dia je. Kalau lah macam ni berlaku Nabi ni, lan faddu min haulik, pasti mereka semua akan lari daripada engkau. Jadi kadang-kadang ini ayat ni adalah proses untuk kita fikir, kenapa orang lari daripada tempat kita. Mungkin sebab ni, kenapa orang lari kan? Mungkin kesilapan begini. Jadi fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum, lalu berilah keampunan kepada mereka. Inilah sikap-sikap yang perlu ada, iaitu mudah memberi ampun dan memohon keampunan untuk orang lain, dan juga sentiasa bersedia untuk berbincang. Institusi ni mesti macam tu. Pertama apa? Mudah lupakan salah orang. Kemudian mohon pula kalau orang tu buat kat kita apa kan, ya Allah ampunlah dia kan. Orang tu dah apa tadi? Dah buat salah kat kita. Sanggup tak kita kata, ya Allah ampunkan dia, sayang? Faham tak? Orang tu buat salah kat kita, buat aib kita kata ampunkanlah dia. Agak-agak macam mana? Boleh tak? Boleh tak? Susah lah. Bila kita boleh mampu cakap ya Allah ampunkan dia, maknanya dalam pada tu kita dah ampunkan tak dosa dia. Pasti diri kita tak ada masalah dah. Betul tak? Sampai kita boleh kata ya Allah ampunkanlah dia, kan? Itu. Dan yang kedua apa? Bersedia untuk berbincang. Ni 3 sikap. Jadi faiza azzamta fatawakkal 'ala Allah. Bila engkau telah bertekad untuk melakukan sesuatu, bertawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bertawakal. Baik, ini sikap-sikap yang perlu ada. Sebab apa? Kita cerita tentang Nabi. Tengok di masjid Nabi, keadaan dia tu, gambaran dia, ahlu sufah tu ramainya, dan keadaan mereka boleh berapa lama mereka duduk dalam keadaan macam ni, bertahun-tahun berak ni, dan mereka duduk di atas dasar apa? Iman dan taqwa. Sebab itu mereka tak minta pula lah. Sebab apa? Tarbiyah cukup cantik sekali. Maknanya dia pula dalam keadaan tak menyusahkan orang masjid pun langsung. Macam tu pula. Tarbiyah tu cantik lah. Win-win situation, kan? Orang yang kita yang pemilik masjid pun bagus, dan yang datang pun ditarbiyah dengan bagus. Akhirnya itulah yang berlaku tu. Kenapa? Dengan sikap tadilah. Rahmat. Baik, kita terus pada balik hadis ni. Baik, itu cerita Abu Hurairah. Baik, kita tengok pada makna hadis. Makna kalimah ni, man soma Ramadan. Apa makna Ramadan? Okey, soma maknanya apa? Soma ni maknanya menahan. Puasa ni maknanya tahan. Dari segi soma makna dia menahan. Al-mana'a, menahan diri, tahan. Tahan daripada makan minum lah pertama. Tahan daripada makan minum. Baik, kemudian Ramadan. Makna Ramadan ni ialah, maksudnya tengok di situ, ramida saim yarmadu harra jawfu min shiddatil atash, iaitu panas kerana puasa yang dirasai dalam perut orang yang sedang puasa. Sebab apa? Bila kita puasa, asid dalam perut kan, nak proses kan, jadi perut jadi panas tak? Panas. Itu dari segi istilah dia. Dari segi luarnya, Ramadan ni memang panas. Bulan Ramadan bulan yang biasanya panas.
Bulan itu bulan panas. Dan maknanya panas, maknanya sampai mana? Luar panas, dalam perut pun panas. Sampai begitu sekali. Maksud Ramadan ni menggambarkan kelelahan, kepenatan lah. Demikian. Kemudian makna iman. Jadi siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, jadi bulan Ramadan ni ada di mana dalam Quran ada tak? Ada tak dalam Quran? Jadi hanya satu ayat je dalam Quran yang ada nama bulan Ramadan. Surah 185. Kan? Surah 2 185. Allah kata, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang mana permulaan Quran turun pada bulan tersebut. Unzila fihi al-Quran, permulaan turunnya Al-Quran pada bulan tersebut. Baik. Kemudian imanan. Apa makna imanan? Di situ di mana dia i'tiqad. Apa makna i'tiqad? I'tiqad ni maknanya pegangan, keyakinan, kepercayaan. Tu. Pegangan, keyakinan, kepercayaan. Boleh kat situ. Bahasa kita itu makna iman ni maknanya pegangan, keyakinan, kepercayaan lah. Di sini difokus tentang kewajipan berpuasa. Jadi kepercayaan tentang puasa pada bulan Ramadan, keimanan tentang puasa pada bulan Ramadan, keyakinan tentang puasa pada bulan Ramadan. Maka dia yakin tentang kewajipan puasa, maka dia pun berpuasalah. Maka kita semua berpuasa. Baik. Kemudian ihtisaban. Ihtisaban daripada makna hisab. Bila ihtisab maknanya apa? Berkira-kira. Berkira-kira. Macam tu. Berkira-kira. Sebab itu dia kata kat situ kesedaran hendak mencari pahala. Jadi berkira-kira terhadap pahala seharian dia puasa tu. Pahala seharian dia puasa. Okey. Jadi kalau dia berkira-kira, maka apa? Cara dia kena perhatikan betul-betul apa dia buat sepanjang puasa dia. Dia akan jaga semua-semua. Sebab tu sampaikan bila yang paling nak kena jaga saat bila? Saat dia diuji. Contohnya orang marah dia. Apa dia kena tekankan pada dia? Dia kena ingat apa? Apa? Bahasa Arab dia Inni so'im. Nampak tak? Apa tujuan? Tujuannya untuk ni lah, tak terkeluar daripada dua ni. Kalau tidak, habis saja tu. Allah nak uji. Kadang datang benda tu kan, benda yang sakit hati. Dah habis buat tu cepat dah sempat. Jadi dia kenapa cakap macam tu? Bukan nak bagi tahu orang tu sebenarnya juga sangat. Untuk apa? Ni, jaga diri dia supaya dah cukup. Aku puasa. Ingatkan diri dia. Sebab apa? Dia beriman tadi ni. Nak ampunkan ni. Nak Allah ampunkan. Dia kena tekankan kat situ. Sebab tu Nabi suruh beritahu kuat sikit. Inni so'im. Kalau ini bila ni sebenarnya lebihnya kepada bulan Ramadan. Sebab memang bulan puasa. Tapi kalau time kita puasa kan, puasa sunat, kalau boleh nak beritahu tak? Kalau boleh sorok. Sebab hari tu hari memang orang pun tak tahu. Biarlah lebih sorok lah. Tapi kalau terpaksa bagi tahu. Tapi untuk ini, sebab tu Nabi kata bila kamu ketika ni diuji, ingatkan diri kamu sendiri juga. Apa cakap? Inni so'im. Dah. Tak payah nak balas. Diam je. Okey. Baik. Ulasan hadis ni, ini maknanya ihtisab. Ihtisab ni berkira-kira, sungguh-sungguh. Okey, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan bagi mengukur ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, tujuan bulan Ramadan, kita tengok surah ini. Surah 2, 183.
Surah 2 183 ni. Allah menyebutkan dalam surah ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Jadi biasanya ayat dalam Quran ni, puasa ni berat ke ringan? Berat lah. Lagi-lagi orang yang tak biasa puasa, kan? Tiba-tiba nak kena puasa, bagi mereka sangatlah berat. Tapi tengok Allah ni, bila dia tarbiyah, dia mesti buat sesuatu supaya orang rasa ringan. Sebab tu Allah sebut apa? Bila kita contohnya orang patah kaki, kan? Ataupun kaki kena potong, berat tak untuk dia menanggung apa yang berlaku pada diri dia? Kaki dia kena potong sampai buku lali ni je, ni kena potong, kan? Lepas tu dia pun duduk dalam terlantar lah kat hospital tu, kaki kena potong. Tiba-tiba, tak apalah, jangan sedih lah, ada seorang lagi lutut kena potong. Ketika itu dia rasa berat tak? Ringan sikit. Oh, ada lagi teruk daripada aku, kata tak? Begitu juga ni, Allah kata puasa, diwajibkan ke atas kamu puasa. Tapi Allah kata apa? Allah pujuk, apa dia? Kama kutiba alil ladina min qablikum. Bukan kamu je kena puasa, umat dulu pun sama. Faham? Oh, bukan kita seorang je kena beban ni, umat dulu pun sama kena puasa. Begitulah. Sepatutnya ni rasa apa? Keringanan untuk kita, tasliyah, gembira untuk kita, ya Allah. Kemudian la'allakum, supaya kamu bertakwa, supaya kamu bertakwa. Jadi inilah tujuan puasa. Apa tujuan puasa? Supaya bila kita keluar menjadi semakin bertakwa. Jadi puasa ini, bulan ini adalah sekolah ketakwaan. Maka ahli-ahli siam ni, ahli puasa, sepatutnya lepas dia setiap Ramadan dia bertambah menjaga diri dia, bertambah bertakwa. Baik. Sebab itu di mana untuk bertakwa ni dia perlukan sesuatu, iaitu Allah, iaitu Quran, kitab untuk orang-orang yang bertakwa. Maka sebab itu Allah turun bulan Ramadan kitab Quran ini, kan? Unzila fihil Quran. Sebab itu keistimewaan bulan Ramadan yang paling utama adalah Quran itu diturunkan padanya. Dan Quran yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, apa dia? Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi tadi Allah kata diwajibkan kepada kamu berpuasa pada bulan Ramadan ni, apa dia? Sebagaimana diwajibkan orang terdahulu, kan? Supaya kamu bertakwa. Nak bertakwa, kat mana petunjuknya? Al-Quran, hudan lil muttaqin. Maka pada bulan Ramadan ni perbanyakkan diri menghidupkan kitab Allah lah dengan Quran. Okey, buka muka surat 4 ni. Daripada Abu Hurairah katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salafa qabla an yughfar lah. Disebutkan alangkah ruginya seorang yang berada pada bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu dalam keadaan dosa dia tidak diampunkan. Kenapa? Okey, baik. Terus kepada kita tengok tajuk yang makna ibadah, kesilapan-kesilapan dalam bulan puasa. Muka surat 6. Bawah tu pertama, saya terus pergi situlah. Ini benda yang kita nak highlight saja. Yang pertama apa disebut? Ada orang berpuasa. Puasa ni maknanya menahan. Adakah menahan makan dan minum saja, sedangkan tidak? Jadi berpuasa tapi meninggalkan solat, padahal kedua-duanya adalah rukun Islam yang wajib ditunaikan. Jadi ada orang berpuasa tapi dia tak solat, dan juga ada orang solat tarawih kat masjid tapi subuh tadi tak pergi masjid.
tarawih sunat, subuh wajib. Ini lagi tak patut, kan? Isyak tak ada, tiba-tiba tarawih datang masjid. Ini songsang nama dia. Kena betulkan, kena beritahu lah, kena beritahu. Baik. Dan tu yang pertama lah. Dan ada juga puasa, berpuasa tapi tidak menutup aurat. Ini pun songsang juga. Puasa tapi tidak menutup aurat. Puasa wajib tak? Bulan Ramadan kan? Tutup aurat wajib juga. Jadi ini juga, bila orang macam ni disebut apa sebenarnya? Jadi Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat surah 285, tak apa, ayat itu panjang. Allah tanya, afatu minu bi ba'dil atakfuruna bi ba'. Jadi hukum dia kufur. Adakah maka kamu nak percaya, beriman, yakin tadi kan dengan sebahagian kitab, dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain? Hukum dia apa? Kufur lah. Iman dia semua. Betul Allah lawan Allah buat macam ni. Dia tak boleh campur aduk. Maka kita kepada ayah-ayah kan, tengok anak-anak puasa dah, tapi ayah tak tegur pun, aurat tak tutup contohnya. Oh, ini masalah. Bapak pergi tarawih tadi semua, puasa lengkap, sahur hebat, tapi tak tegur anak. Itu beriman ke kufur? Bapa tu walaupun dia kaki masjid. Sama tak dia juga dengan ayat ni? Seorang ayah yang pergi masjid, anak dia kat rumah terabai, tak tutup aurat semua kan, tak ikut pun, tak ajak pun, dia sebenarnya betul-betul beriman ke ataupun dia termasuk ayat ni? Apa hujahnya? Dia sempurna iman ke atau dia masuk ayat ni? Masuk ayat ni? Apa dalil? Ada tak dia langgar perintah Allah? Kat mana perintah Allah dilanggar? Dia dah pergi semua, dia buat semua ibadat dia buat. Apa dia? Dia langgar satu ayat Allah. Apa ayat dia? Allah kata ku anfusakum. Dia ambil yang depan je, dia jaga diri je. Diri dia jaga tak? Dia kufur tak dengan ayat Allah ni? Kufur. Banyak tak orang macam tu? Banyak tak? Masjid rajin pergi, tapi hakikatnya sama je. Dia ambil ayat depan je, tapi dia tak ambil ayat belakang. Allah kata jaga diri kamu dan keluarga. Dia tak jaga keluarga pun, cakap pun tak pernah. Faham? Belum tentu pergi masjid kaki masjid ni kan, tapi selamat nanti ke akhirat tak tahu lagi. Faham? Dia langgar ayat tu. Ini kita kena hati-hati. Allah tanya, ni dah sikap yang berlaku umat terdahulu, kita jangan jadi umat macam ni. Ni. Jadi bulan Ramadan ni bulan madrasah takwa, nak bina takwa. Semualah tanda orang takwa, dia ambil semua ayat tu. Dia usaha untuk lakukan semua. Baik. Jadi tu yang kedua, berpuasa tapi tak tutup aurat. Ini boleh tengoklah dalil tu. Tak tutup aurat ni kadang-kadang bukan dari sudut pakaian, ya, di luar lagi. Contoh, dia biarkan walaupun bertudung dah, tapi bertabaruj pula kan, berlebih-lebih ke dalam ni, kita tengok-tengok lah. Dalam tengok. Baik. Kemudian berpuasa tapi tak amanah, ni satu lagi. Yang keempat apa? Berpuasa tapi masih bergaul bebas. Ini juga kena perhatikan remaja-remaja lah. Di sini mungkin lah tak lakukan lah, insyaAllah. Kemudian berpuasa tapi masih leka dengan hiburan. Jadi sedangkan tadi la'an lakum, fokus kita kat ayat yang kita baca ni, la'an lakum. Inilah maksud takwa. Ni Allah kata tujuan, cara nak dapat ni semua, apa dia? La'an lakum. Allah kata tujuan puasa
takuna. Takwa semua tadi diusaha untuk jaga. Contohnya puasa. Kan? Time puasa lagi banyak rancangan kat TV. Betul tak? Sebelum puasa tak tengok sangat TV, tapi time puasa lagi galak tengok TV. Macam mana tu? Sebelum puasa makan okey sikit, tapi bulan puasa lagi banyak makan. Sebelum puasa tak keluar duit sangat banyak beli makanan, tapi bulan puasa lagi banyak membazir keluar duit beli makanan. Terbalik ni. Puasa bulan membina takwa, tapi hari ni apa dia? Lagi bertambah hilang takwa. Sampai tak ayat ni? Oh, tak sampai. Jadi bulan puasa buat apa semua apa? Tutup TV. Sepatutnya bulan puasa mahu lagi tak nak tengok TV. Patut tak tengok rancangan TV? Kan rancangan raya kan? Konon-kononnya kan. Jadi tak patut. Sebab apa? Sebab apa? Kan dia kata tadi, siapa yang puasa imanan. Tanda orang beriman apa? Surah Al-Mu'minun lah. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi. Ayat 3 tu. Tanda orang yang benar-benar beriman ni, yang dapat makam ni, sebenarnya apa? Lagwi mu'ridun. Dia akan tinggal semua tu. Dia tahulah ini berlakon je, ini semua tak ada apa-apa pun. Apa relevannya nak tengok, rasionalnya nak tengok untuk hiburkan hati? Tak cukup ke dengan Quran tadi menghiburkan? Kegembiraan bulan puasa dengan turunnya Quran. Kegembiraan bulan puasa dengan turunnya Quran tu. Tak cukup ke dengan Quran yang kamu baca nak tadabbur pada bulan puasa ni menggembirakan jiwa yang nak takwa tadi? Tak cukup. Nak juga tengok yang tu. Oh, ini sangat tak faham makna takwa, maknanya orang tu. Boleh ya? Itu satu lagi. Jadi disingkirkan semua yang boleh menyebabkan takwa dia tidak menjadi. Takwa dia tak berjaya, gagal. Dia akan singkirkan. Dan sama jugalah berpuasa tapi dia lebih kurang macam ni, lahwal hadis. Banyaklah dalil tu, boleh buka lah tu. Saya sebab masa dah singkat sangat ni, tak sempat. Kemudian berpuasa tapi masih mengumpat lagi, gosip lagi sana sini. Jadi kurangkan. WhatsApp tutup ke bulan puasa? Ni banyak gangguan kita bulan puasa. Banyak sangat. Sebab tu kita takut puasa rupanya tak dapat. Sedangkan Nabi kata apa? Alangkah ruginya orang yang keluar Ramadan, dosa dia tak diampun kan. Dia puasa rupanya. Sebab tu dalam satu hadis, di sini mungkin ada. Dan satu hadis tak ada di sini. Ada satu hadis Allah sebutkan ada orang puasa kan, dalam keadaan Allah tak inginkan puasa dia. Allah kata, seolah-olah Allah kata, tak payah puasa lah, apa penat je kamu puasa. Aku tak inginkan pun kamu tak makan minum. Faham? Sebab apa? Sebab dia puasa perut saja. Dia puasa daripada menghalang yang dihalalkan untuk masuk, tapi dia tidak berpuasa daripada yang haram. Faham tak? Itu maksud dia. Ramai orang dia puasa daripada menahan apa? Dia berpuasa daripada perkara yang halal, tapi dia tidak puasa daripada perkara yang haram. Faham? Betul tak? Apa dia puasa perkara yang halal? Makan halal tak? Halal, tapi bila puasa jadi haram. Betul tak? Mengumpat halal ke haram? Tapi dia puasa tak? Itu. Faham? Ramai orang dia puasa, dia boleh berpuasa daripada perkara yang asalnya halal, lalu diharamkan diri daripada buat. Betul? Tapi benda yang haram dihalalkan untuk buat. Orang macam ni Allah kata apa? Tak payah puasa. Puasa kamu tak ada faedah. Faham? Ramai kan orang macam tu. Jadi kalau kita pun macam tu juga, puasa, WhatsApp, main share je contohnya kan. Oh, tak tahan lagi ni. Nak tengok juga, tak payahlah, tinggalkan. Sebab inilah masanya bulan ni, tak tahu lagi tahun depan ada ke tak. Ramai dah pergi dah. Kan? Ramai dah tak sempat bertemu Ramadan tahun ni. Jadi kita doakan sama-sama lah mereka. Jadi ini, sebab tu saya highlight tajuk yang terakhir ni saja, dah cukup dah untuk kita jaga-jaga pada bulan puasa ni. Berpuasa tapi terus buang masa dengan aktiviti yang tak datangkan pahala. Jadi ni kadang-kadang kena tengok juga.
berpuasa tapi terus masih bakhil untuk bersedekah, kan? Berpuasa tapi berpesta dengan hidangan yang macam-macam. Ini kadang-kadang bulan puasa sepatutnya apa? Contohnya puasa biasa makan apa malam? Nasi apa? Nasi lagi lauk. 2 lauk Nasi 2 lauk. Bulan puasa makan apa? Sepatutnya bila takwa bertambah nasi berapa lauk? 1 lah sepatutnya, kan? Tapi sepatutnya bulan puasa berapa? 5 kot. Betul lah. Dia terbalik, lagi banyak boros, kan? Lagi bulan puasa, bulan yang para sahabat semua apa? Perut dia penuh ke ataupun pahala dia penuh? Pahala penuh. Kita bulan puasa pahala penuh ke perut penuh? Oh, tersilap banyak sangat. Terbalik je semua. Inilah hari ni, zaman ni. Faham? Bulan puasa sahabat buat apa? Paling banyak Nabi berlaku peristiwa besar bila? Perang Badar. Bulan apa? Bulan Uhud. Bulan apa? Tapi kita bulan puasa banyak apa? Lagi banyak tidur, lagi banyak tengok drama, lagi banyak makan. Memang sangat terbalik. Bulan puasa lah kisah perang Uhud Nabi korek, kan? Korek apa? Parit, kan? Nabi pakai batu berapa? 3 batu, sahabat 2 batu. Kita lagi penuh perut lagi, tak ada batu pun. Batu masuk dalam perut pula. Oh, malang sungguh. Ni bulan puasa sepatutnya lagi makan sikit je, kan? Jadi inilah yang kita nak kena perhatikan. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Inilah maksud apa? Siapa yang puasa dengan penuh iman dan ihtisab begini akan diampunkan dosanya yang telah lalu, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan itulah ringkas daripada saya. Boleh baca hadis ni, mudah-mudahan beroleh manfaat. Dan saya juga mohon maaf sepanjang pengkuliahan jika ada terkasar bahasa atau tersilap bicara atau tindakan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.